Seterusnya, saya suka untuk memperingatkan para murid semua untuk memahami apakah intisari sebenarnya ayat ini diturunkan oleh Allah SWT. Apa khatirah ataupun pengajaran yang kita dapat ambil ataupun dikenali daripada standard pembelajaran kita adalah intisari ayat, pemahaman ayat. Okey, untuk pemahaman ayat ataupun intisari ayat, saya mohon kamu dengar baik-baik. Intisari ayat ini, 5 ayat ini, ada 4 perkara utama yang saya ingin tekankan, yang disebut dalam Al-Quran dalam ayat ini, ayat 1 hingga 5. Apa yang disebut oleh Allah SWT? Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Baik, itu intisari yang pertama dan yang kedua. Terdapat pada ayat yang pertama. Apa dia? Intisari yang pertama, Al-Quran tiada sebarang syak padanya. Tidak ada sebarang syak padanya. Barang sesiapa yang mensyaki Al-Quran itu ada yang tidak benar dan sebagainya, maka hukum dia haram. Boleh jatuh akidah. Tak boleh syak walaupun sedetik di hati. Allah dah jelas, zalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran tiada sebarang syak padanya. Itu intisari yang pertama. Okay. Intisari yang kedua, Al-Quran menjadi panduan bagi orang yang bertakwa. Okay. Saya ulang balik yang pertama tadi, Al-Quran tidak ada sebarang syak padanya. Okay. Yang kedua, Al-Quran merupakan panduan kepada orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Panduan kepada orang bertakwa. Itu yang kedua. Baik, kita pindah kepada intisari atau pemahaman yang ketiga. Dalam ayat ini juga Allah menerangkan ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa. Okay, saya ulang balik yang pertama tadi. Al-Quran tidak ada sebarang syak padanya. Yang kedua, Al-Quran menjadi panduan bagi orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa? Apa ciri dia? Dalam ayat ini Allah jelas satu persatu. Saya nyatakan kepada kamu ada 5 dalam ayat. Mana kita cari? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Okey, ciri orang yang bertakwa yang pertama, mereka ini adalah orang yang beriman, mempercayai kepada perkara ghaib. Beriman kepada perkara ghaib. Syurga, neraka, malaikat, syaitan, dosa, pahala dan sebagainya. Itu perkara ghaib. Kita sebagai umat Islam wajib mempercayai. Okay. Ciri yang kedua adalah wa yuqimunas salah. Dirikan salat. Dirikan salat. Allah kata ni, siapa yang tak salat subuh tadi, adakah dia orang yang bertakwa? Soalan yang ditanya kepada diri kita sendiri. Orang yang tak jaga solat 5 waktu, adakah kita menjadi orang bertakwa? Adakah kita menjadi Al-Quran sebagai panduan? Adakah Al-Quran ada syak padanya? Tanya diri kita. Al-Quran sendiri kata wa yuqimus salah. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga orang bertakwa adalah menginfakkan harta ataupun mendermakan sebahagian daripada hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah beriman kepada kitab Allah. Apa itu kitab Allah? Kitab Allah adalah Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. 4 ini kita patut beriman. Beriman macam mana? Beriman yakin dalam hati bahawa kitab-kitab ini diturunkan oleh Allah SWT.
terutamanya Al-Quranul Karim yang diturunkan melalui malaikat Jibril, kepada Rasulullah, dan membacanya adalah ibadat. Manakala bagi kitab-kitab lain, adakah kita perlu bacanya? Tidak. Bukan perlu baca. Yang hanya kita perlu baca adalah Al-Quran Al-Karim. Yang lain, kita hanya perlu mengimani bahawa kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah SWT. Tak Injil, Taurat, Zabur, semua itu sudah hazaf. Allah telah angkat. Yang ada sekarang hanyalah yang ditipu daya oleh pengikut-pengikutnya, pengikut-pengikut yang seleweng daripada ajaran para rasul terdahulu. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini akan dijaga sehingga hari akhirat, jaminan oleh Allah SWT. Al-Quran yang ada, yang kita baca hari ini. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 3 kitab tersebut telah diangkat oleh Allah SWT. Yang ada pada hari ini hanyalah yang telah diselewengkan oleh mereka yang sesat. Al-Quran dijamin kekal sehingga hari akhirat dan dijaga oleh Allah SWT. Baik, itu ciri yang keempat. Ciri yang kelima adalah beriman kepada hari akhirat. 5 ciri ini. Saya ulang balik, ingat balik, boleh tengok balik video daripada awal tadi. Beriman kepada perkara ghaib, mendirikan salat, menginfakkan harta, beriman kepada kitab, dan beriman pada hari akhirat. Ada saya sebut yang lain? Tak ada. 5 ini. 5 ini datang dari mana? Daripada mana? Daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Allah terangkan. Dan itu yang ketiga, intisari yang ketiga. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Intisari yang keempat, kan saya kata 4 intisari kan. Intisari yang keempat adalah apa yang kita dapat apabila kita menjadi orang bertakwa. Ini juga dijelaskan dalam ayat ini. Apa yang kita dapat sekiranya kita menjadi orang bertakwa? Allah kata dalam ayat yang kelima, iaitu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka ini tergolong dalam golongan orang yang mendapat petunjuk Allah. Tengok, orang bertakwa yang ada ciri-ciri yang kita baca tadi, yang 4, 5 tadi, mereka ini akan tergolong dalam golongan orang yang mendapat petunjuk daripada Allah. Dan mereka ini juga, mereka ini juga akan memperolehi kejayaan. Muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Maka kita nak berjaya, kita kena jadi orang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa macam mana? Capaikan 5 perkara tadi yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertakwa, dia ambil daripada mana sumbernya? Hudal lil muttaqin. Al-Quran yang menjadi panduan kepada orang yang bertakwa. Kenapa Al-Quran? Kita tengok balik. Zalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tak ada sebarang syak. Itulah kunci utama dia, bahawa mukmin yang bertakwa. Ingat, kita bukan nak jadi Muslim semata-mata Muslim. Kita nak jadi mukmin. Okay? Muslim dan mukmin itu berbeza. Muslim itu hanya pada nama. Mukmin itu melengkapi. Seorang Muslim belum tentu dia menjadi mukmin. Seorang mukmin sudah pasti dia adalah seorang Muslim. Nak jadi mukmin, pastikan mukmin yang bertakwa, yang menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman dalam hidup. InsyaAllah. Jadi, saya ulangi balik untuk kita pelajaran kali ini adalah yang pertama, bacaan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 tadi. Boleh ulang dengar, boleh ulang baca yang saya sampaikan tadi.
Yang kedua, wajib anda hafaz daripada ayat 1 hingga 5. Dan yang ketiga, fahami intisari ayat. Yang saya kata ada 4 perkara tadi. Setakat itu sahaja untuk hari ini. Saya harap anda dapat melaksanakan tugasan tersebut dan memahami apa yang kita belajar hari ini. Sebarang persoalan boleh diajukan kepada saya dalam WhatsApp group dan sebagainya. InsyaAllah kita doakan semoga wabak ini akan berakhir secepat mungkin untuk kita belajar secara bersemuka, insya-Allah. Sekadar itu, apa yang lemah itu daripada saya sendiri, apa yang baik itu daripada Allah SWT. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.